Hai, Assalamualaikum, what's up everyone, Zulfikar, you are watching ZFN channel. So guys, seperti demand yang agak tinggi daripada korang, jadi di depan saya ni ialah model terbaru daripada Tranya, iaitu Tranya T30. Jadi guys, seperti korang sedia maklum, Tranya ni memang antara brand yang tengah top gila pada tahun ni. Dia naik teruk masa diorang introduce Tranya T10B. Ni memang antara paling hot selling TWS pada tahun ni. Harga cuma RM99 saja. Dari gaming mode, base boosted mode, sound quality pun memang considered sangat solid. Yang penting dia murah lah, dia RM99 saja, tapi dia boleh deliver very good spec and very good sound quality. Dan selang beberapa bulan pada tu pula, dia introduce pula model terbaru, Tranya T20 pula. Sebenarnya spec dia memang dia tak ada beza sangat dengan Tranya T10B. Dia update dari segi dia punya design lebih compact dan lebih kecil. Ini yang dia punya selling point dia. Dan selang beberapa bulan tu pula, dia orang introduce pula Tranya T30 yang ni memang yang paling latest. Jadi sebelum ni saya ada ambil satu posting di saya punya Facebook page tentang specs untuk Tranya T30 ni. Memang dia technically memang tak ada beza pun dia punya specs dia, kecuali dari segi design je lah. Ni design T30 ni dia berbatang. So dia ada mixed feeling sebab design berbatang ni tak semua orang suka. Jadi harga yang ditawarkan dekat Shopee masa tu awal saya tengok 100.5, 150 macam tu. Tapi baru ni dia update jadi 250. Tapi biasanya masa sale akan turun balik lah, biasa macam tu lah. So saya rasa retail price memang tak ada beza sangat dengan Tranya T20. Jadi untuk specs dan features untuk Tranya T30 ni memang tak ada beza pun dengan Tranya T20. Tapi korang boleh tengok sikit kat sini. So dia zoom sikit. Jadi kalau tengok kat sini ada game mode, ada part microphone, ada normal dan bass boosted mode. Memang sama dengan Tranya T20. So kalau tengok kat belakang kotak ni, ada 4 mikrofon, ada normal, bass boosted mode, ada fast type C charging, ada game mode, ada crystal clear core, sama ada 4 mikrofon. So technically dia punya mic performance memang lebih kurang saja. Dan dia ada IPX7 waterproof. So maksudnya ialah mandi biar so korang boleh buat mandi. Tapi diingatkan kalau buat mandi ni, kalau rosak dia punya warranty tu boleh void. So take a bath at your own risk. Jadi untuk unboxing untuk Tranya T30 ni, korang boleh check kat channel saya. Saya akan sertakan link di description. Okay guys, sebelum saya nak start video review ni, saya nak promote satu produk. So di depan saya ni produk daripada Kativala. Bentuk dia macam telinga kucing tu. So apa saya tahu, Kativala ni ialah sub brand daripada Blackstone. So dengan Blackstone ni dia agak trigger sikit, tapi nasib baik dia bukan produk audio. Jadi produk daripada Kativala ni ialah power brick. Dan apa kelebihan dia ialah ada 20 watt quick charge tau. So dia memang pantas lah. Dia ada dua port, iaitu quick charge 3.0 dan juga PD 20 watt. So korang boleh pilih lah. PD 20 watt ni yang type C punya port, yang ni yang USB type A punya port. So harga dia kalau tengok kat Shopee cuma RM35 saja. So kalau korang nak dapatkan fast charging, ni memang kalau tengok sini dia kata sesuai untuk yang iPhone 11 dan ke atas. Dan juga ada iPad iPad Air Pro. Siapa yang guna iPad pun yang support type C ni quick charge tu memang boleh guna pakai. So harga dia cuma RM35 saja, antara yang murah juga. Tapi ada juga brand yang murah, tapi ini antara yang murah lah, RM35 saja. Kalau korang nak cari power brick dengan harga yang budget, ni antara yang murah. Jadi kalau korang berminat, saya akan sertakan link di description. Jadi ini ialah dia punya charging case serta dia punya earbuds. Jadi kalau tengok sekilas lalu, dia punya design ni, kalau kita compare lah dengan Tranya T20, vibe dia memang sama. Dia punya material jenis matte finish. Dan satu dia ada macam glossy lining kat sini, sama juga dengan Tranya T20. Dia ada glossy lining kat belah sini. Pembukaan dia pun lebih kurang. Dunia cuma LED light dia kalau tengok kat Tranya T20 ni kat belah atas sini. Kalau kat T30 ni dekat belah bawah. So kat bawah sini sama juga ada type C port dia. Kat belakang dia punya pembukaan dia punya hinge memang sama dengan Tranya T20. Dia tak ada like locking mechanism. Dia memang totally loose. Dia tak ada nak kata friction punya ni pun tak ada juga, memang totally loose. Tapi at least dia ada magnet yang agak kuat. So lebih kurang sama juga dengan Tranya T20. Magnet dia cukup kuat. Kalau tengok ni, dia tak mudah tercabut.
Kalau kita buat macam ni mungkin dia senang tercabut dah. Tapi at least kalau dalam ni, oops, okay, dia tak bercukup kuat lah. Kalau macam ni dia okey je lah. Melainkan kalau korang full force, tengok dia senang tercabut. Cuma kat belah atas ni, Tranya T30 dia ada printing logo tu tau kat belah sini. Tapi untuk Tranya T20 dia tak ada. Ingatkan saya punya ni macam prototype unit saja, so dia tak ada printing. Tapi bila saya tengok kebanyakan orang yang beli pun dia punya charging case tak ada printing Tranya tu pun saya agak ragu-ragu. Tapi untuk Tranya T30 ni dia ada buat printing lah kat atas ni, so boleh nampak lah. Jadi kalau kita tengok kat dia punya earbuds pula, seperti korang nampak ni, memang design ni jenis yang ada stem berbatang. Saya suka akan cakap bunyi design ni memang sebiji macam AirPods Pro. Tengoklah bentuk ni, memang AirPods Pro lah yang memulakan design macam ni. Cuma bezanya AirPods Pro punya batang ni pendek sikit lah, ada curve sikit. Tapi ni memang jenis memanjang. So kalau kita tengok kat sekeliling earbuds ni, kalau belah sini dia punya material jenis matte finish. Kat bahagian belakang sini lah semua ni, serta dia punya area earbuds ni. Cuma dekat bahagian touch area dia sampai kat batang bawah di sini ada jenis glossy finish. So korang nampak yang berkilat-kilat tu ada glossy finish. Kat belah sini ialah dia punya LED light indicator. Kat bawah sini ada satu mikrofon dia. Kalau korang perasan ada satu lubang mikrofon tu. Dan sini ada dia punya dua charging ada punya contact pin untuk charge earbuds ni. Dan dia punya e-tip ni ada few pilihan dekat dia punya kotak. So kalau kita cabut ni nampak dia punya mesh ni, mesh protector dia tu. So mesh protector ni boleh kalau tengok ni agak lembut. So kalau korang jenis yang reti nak mod, nak tukar ear mesh lain, pun memang senang, cabut saja dan korang tampal mesh lain. Kalau kita tengok kat unit e-tip ni pula, dia bentuk jenis oval. Tapi still kalau korang nak guna SpinFit CP360 pun tak ada masalah, sebab dia punya oval ni taklah besar sangat, still boleh muat. Dari segi keselesaan dan fitting untuk Tranya T30 ni memang saya tak ada masalah. Saya pakai memang cukup selesa, dia ringan saja. So memang saya tak ada isu pakai lama tu sakit ke atau apa. Cuma mungkin pada korang yang concern dari segi kedalaman nak cocok earbuds ni, dia memang tak nak pergi dalam sebab limitation design dia. Tapi still walaupun macam tu, dia punya e-tip ni memang mencukupi lah untuk tutup keseluruhan lubang telinga. So dari situ dia dapat isolate surrounding sound lah. So kita dapat full immersiveness untuk kita dengar lagu lah. So memang saya rasa memang fitting, memang tak ada isu untuk Tranya T30 ni. Dari segi build quality untuk Tranya T30 ni, bagi saya dia tak ada beza pun dengan Tranya T20. Dia punya quality tu bagi saya dia tak terlampau premium, memang dia tak rasa premium langsung lah dia, dan juga dia tak rasa cheap sangat pun. Dia somewhere in between kat situ. Tapi still bagi saya dia okey lah untuk build quality dia. Seterusnya guys ialah dia punya mikrofon. Jadi mikrofon dia ni seperti yang dia claim 4 mikrofon. So technically memang tak ada beza dengan Tranya T20. So saya pun dah buat test dan saya ada buat a few comparison dengan Tranya T20. Korang boleh dengar mikrofon test ni dan korang boleh nilai sendirilah. Hello, testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. So guys, ini adalah cubaan mikrofon Tranya T30, cubaan 1 2 3, cubaan 1 2 3. So sekarang ni environment saya dekat luar, tapi dia tak bising sangat pun. Okay, cubaan 1 2 3, cubaan 1 2 3, cubaan 1 2 3. Hello, testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. Okay, cubaan mikrofon 1 2 3. Hello, testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. So okay guys, inilah mikrofon test untuk Tranya T20. Environment saya dekat luar juga. So nak compare dengan Tranya T30, cubaan 1 2 3, cubaan 1 2 3, cubaan 1 2 3. Hello, testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. Cubaan mikrofon 1 2 3. Saya terus guys ialah dia punya sound quality. So ni part yang penting untuk korang tahu T30 ni sound quality dia macam mana. Jadi kalau tengok pada specs dia, dia ada 6mm dynamic driver, dia ada AAC dan SBC codec, dia ada normal and bass boosted mode. Memang totally sebiji dengan Tranya T20. Dia punya sound quality pun dia technically memang sama. Dari segi mix dan treble memang sama. Mix dia memang ada vokal yang lunak, vokal dia lebih forward. Dia punya treble dia tu ada sedikit sparkle, cuma ada agak grainy sedikit. Memang sebiji dengan Tranya T20. Cuma apa membezakan Tranya T30 ni dari segi dia punya mode tau. Dia punya normal mode dan bass boosted mode. Normal mode untuk Tranya T30 ni memang dah cukup bassy, yang memang bass dia memang bumi. Dia
dia memang jauh beza dengan normal mode untuk Tranya T20. Tranya T20 ni kalau normal mode memang cukup neutral, memang bass dia tak melampau, memang bunyi bass dia memang cukup neutral. Ini normal mode dia bass dia dah cukup boomy. Bila turn on bass boosted mode pula, dia punya perbezaan tu tak ketara sangat tau. Dia naik sikit sangat boomy dia. So sebenarnya dia buat mod ni agak rugi lah, sebab apa gunanya kalau buat normal mode dan bass boosted mode tapi dia sound quality dia tak ada beza sangat pun. So memang rugi kat situ. Kita beli nak ada dua mod ni, memang kita nak ada dua perbezaan bunyi tau. Macam Tranya T20 ni memang saya suka lah, sebab kita boleh pilih lah kita nak guna waktu bila bass boosted mode dia. Dengan normal mode tu kita tahu bila kita nak guna. Ini memang kita macam stuck untuk dengar earbud yang signature dia memang jenis bassy tau. So saya pun agak rasa dia agak merugikan lah. Dia punya sound quality dia tak adalah, dia tak kata teruk. Dia memang totally kurang sama dengan Tranya T20. Dia cuma rugi kat bahagian mode dia tu lah. Bass boosted mode dengan normal mode memang totally sama saja. Dan satu lagi saya perasan dari segi soundstage untuk Tranya T30 ni lebih tight sikit. Dia lebih sempit sedikit berbanding dengan Tranya T20. Saya pun tak tahu kenapa dia punya spec dia semua sama. Dia punya soundstage tiba-tiba pula tak sama pula. T20 ni okey lah soundstage walaupun tak wide, tapi dia still rasa that wideness tau. Ini memang rasa memang cram gila tau. So dia punya nak dengar lagu jenis yang live music ke ataupun korang nak buat main game, punya sense of wideness tu memang tak rasa sangat tau. Memang rasa cram. Memang rasa semua dekat kat telinga kita. Untuk tahu lebih lanjut tentang sound quality Tranya T20 ni, korang boleh check kat saya punya channel. Saya ada explain lebih detail tentang detail sound quality untuk Tranya T20 ni. So kalau korang tengok video tu, korang boleh dah tahu lah detail sound macam mana Tranya T30 ni. Sebab basically dua ni sound quality lebih kurang saja. So secara overall untuk sound quality T30 ni dia okay sebenarnya, tapi dia ada few flaws berbanding dengan Tranya T20 tu, membuatkan dia agak turn off sikit lah. So terus guys, ialah dari segi dia connection dan juga touch control. Jadi segi connection untuk Tranya T30 ni bagi saya dia tak ada beza pun dengan Tranya T20. Dia sama juga, kalau nak connect pun korang kena keluarkan earbuds daripada charging case. Dia akan terus ke pair remote. Dia tak ada fancy like open lid auto pair ke apa, memang tak ada, kena cabut terus. Untuk dia punya connection performance bagi saya totally the same juga dengan Tranya T20. Saya pun tak tahu nak kata macam mana, memang sangat-sangat serupa dia punya performance dia. Dan satu lagi dia punya touch control pula. Touch control dia dekat bahagian sini. So touch control ni dia ada update sikit berbanding dengan Tranya T20. Macam T20 ni dia punya play pause dia kena like 0.5 second lah. Tekan 0.5 second baru dia akan play pause. Tapi untuk yang Tranya T30 ni dia ada update sikit. Untuk yang single tap play pause, dengan double tap untuk up volume, triple tap untuk next song atau previous song. Kiri atau kanan lah. Kalau kanan nak ke next song, kalau nak track 3 kali ke belah kiri dia akan ke previous song. Kalau tap 4 kali dua-dua, tak kisah kiri kanan, dia akan ke gaming mode. Yang last kali 5 tap untuk tukar normal mode dan juga bass boosted mode. So dia update dekat bahagian single tap sajalah. So dia tak ada like 0.5 second untuk play pause. Dia je single tap saja. Dan kadang-kadang dia touch control ni boleh over sensitive. Kita tak tahu kat belah mana dia punya touch area tu. Sebab kadang-kadang saya ingatkan dekat belah atas sini, rupanya dekat sini pun dia ada detect juga. So dia punya touch control tu daripada atas sini ke area sinilah, kat separuh, kat bahagian dia punya stem ni. So kalau korang nak handle earbuds ni, mungkin korang kena pegang dekat bahagian dia punya kepala ni kot. Pegang kat belah sini untuk elakkan tersentuh dekat bahagian touch area, ataupun pegang kat ujung-ujung dia punya stem ni. So macam itulah cara korang nak handle. Saya terus juga dari segi dia punya latency. So dia sama juga macam Tranya T20, ada gaming mode. So gaming mode punya latency tu okey lah, dapat range dalam 60 ke 80 millisecond, around that range macam tu. So memang agak sesuai untuk korang nak buat main game macam PUBG ke ataupun Mobile Legend ataupun COD Mobile ke. Memang okey saja. Cuma macam saya dah pernah test sebelum ni, kalau korang nak buat main game, usually iOS memang dapat advantage lebih sebabkan dia punya bit perfect ni tu. So latency dekat iOS tu ada lebih rendah lah berbanding Android punya phone. So korang boleh tengok saya buat latency test ni dan korang boleh nampak lah dunia perbezaan dia.
Untuk battery life Tranya T30 ni pula, memang kalau ikut spek 8 jam sekali dengan charging case dalam berapa jam? 24 jam. Nanti saya tulis kat atas ni. So memang totally the same dengan Tranya T20, dan saya try pun memang totally sama saja dengan Tranya T20. Memang saya tak tahu nak compare macam mana, saya tahu nak cerita macam mana, memang sama je lah dengan Tranya T20. So okay guys, secara konklusinya, jadi Tranya T30 dengan harga, kalau saya jalan sale dalam 150 kot, tapi kalau tengok sekarang harga dia dalam 200 lebih. So saya rasa memang harga dia nanti 150 macam tu akan sama juga harga dengan Tranya T20. Jadi berbaloi tak untuk korang angkat Tranya T30 ni? Jadi bagi saya saya lagi prefer ambil Tranya T20 lah. Jadi kalau kita recap balik dari segi dia punya design, memang totally lain dengan Tranya T20. Dia jenis ada stem, tapi dia punya build quality memang sama saja dengan Tranya T20. Mikrofon memang sama saja dengan Tranya T20. Dia punya sound quality pula technically sama dari segi dia punya tonality dia tu. Tapi yang lainnya dari segi dia punya normal mode dengan bass booster mode memang tak ada beza. Kiranya kalau korang dengar normal mode dah kira bassy lah, memang dah bass dia agak bumi. Kalau korang on bass booster mode, perbezaan dia tak ketara sangat. So memang rugi kat situ. Dari segi dia punya connection, memang performance dia sama saja dengan Tranya T20. Dia kira okay, solid je, tak ada masalah. Dia punya touch control ada update sikit. So touch control itu korang tak perlu tekan 0.5 second untuk play pause. Dia sekarang ni single tap saja. Dan dia punya touch control pun okey. Kadang-kadang dia agak sensitif. Dia punya latency okey, memang sama dengan Tranya T20. So memang untuk buat main game memang okey saja, memang sangat sesuai. Untuk battery life pun sama juga, memang sama dengan Tranya T20, agak solid 8 jam single use. Tapi untuk preference saya lagi prefer Tranya T20 lah, sebab dari situ dari segi design dia lebih kecil, lebih compact, lebih selesa kat telinga. Dan dia punya sound quality memang lagi best lah. Dia punya sound quality lebih bagus lah. Sebab apa? Dia punya normal mode dia dengan bass booster mode memang ada beza. Normal mode tu lebih neutral. Bass booster mode dia akan naiklah bass jadi warm and smooth. Ini memang tak ada beza. Sound quality normal ke bass booster mode sama saja. Bergantung pada korang. Kalau korang yang jenis suka earbud yang ada batang, yang nampak macam style apa panggil? Style corporate, ada jenis yang ada batang. Dan korang suka jenis sound quality yang bass saja, korang tak nak, ni memang korang nak suka bass, normal mode ke bass booster mode, korang nak bass saja, ini memang sesuai untuk korang lah. Jadi kalau korang berminat nak angkat Tranya T30 ni, saya akan sertakan link di description. Korang boleh dapatkan di Shopee Mall, di Tranya official store dia. Dan juga guys, kalau korang ada sebarang pertanyaan, korang boleh komen below. Saya akan cuba jawab segala pertanyaan korang. So guys, that's all for this video. Hope you guys enjoyed. If you guys like this video, please give a thumbs up and share this video. And if you guys haven't subscribed to my YouTube channel, please do so. That we much appreciated. And I'll see you guys in the next video.